Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Alright guys, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Funnel Evo Podcast. Dan yang sedang dengar dekat kita punya podcast, apa tu, Spotify ke Apple ke semua, selamat mendengar. Pejam celik, bejam celik, tenganga apa semua dah episod ke-7 Tujuh dah Tujuh. Ya Allah, dah sebulan lebih lah. Dah sebulan lebih lah. Sebulan lebih Sebulan 4 episod. Ni 2 bulan. 11.5. Ui, laju. Masya-Allah. Tinggal lagi, kalau episod 8 dah cukup 2 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi Fadil, Yes. hari ni macam biasalah, diorang mudah kenal aku insya-Allah. Zaid American, Fadil Rasul dengan Fadil Ghazali. 7 episod dah. 7 episod dah. Kan kita dah terus direct lah untuk episod kali ni. Episod kali ni dia best sikit. Cerita. Episod sebelum ni dah best lah. Episod kali ni dia agak akan sentimental sedikit. Sebab tajuk dia ni kan, bagaimana nak mula. Kadang-kadang orang tahu ilmu lah apa semua kan, tapi nak start tu bila? When is the right time? Ada orang kata you will never know when is the right time. Betul. Kau kena start je je apa lah. semua kan. Jadi kita nak pergi cari orang-orang untuk dapatkan dia punya cerita kan, based on result yang dia ada. Susah. Betul. Why not kita ambil terus yang depan mata kita? Cemen terus. Cemen kita terus. Cemen Cemen kita terus. Sebab kita tahu macam episod sebelum ni Tuan Fadil ada cerita tentang waktu belajar di Universiti Teknologi Petronas. Episod lepas. Episod lepas. So cerita macam mana Tuan Fadil boleh bercakap semua. Dan ada komen-komen yang mengatakan, Tuan Fadil UTP ke? Tuan Fadil baru tahu alumni. Tuan Fadil budak teronoh. Tuan panggil. Saya bila cakap pasal UTP teronoh ni, saya memang suka. Saya ada seorang penulis yang saya minat lah, Firdaus Ahmad. Kalau Tuan Fadil saya rasa di sini Tuan Fadil, Firdaus Ahmad ni seorang penulis buku. Dia punya penulisan apa semua memang saya suka lah. Dan saya start minat untuk menulis buku disebabkan karya-karya dia. Firdaus Ahmad, dialah yang membuatkan saya tahu budak teronoh tu adalah student UTP. Daripada budak teronoh. Teronoh kan tahu dia. Teronoh ada dua, UiTM dengan UTP. Tapi UTP yang paling famous kan. UTP lah. UTP ni kira kalau teronoh UTP Hype lah. Okay. Sebab teronoh tak ada apa-apa. Dia ada dua benda tu je. Dulu. Sekarang ni dah maju dah. Saya begitu, Allah, masa aku tak ada apa pun kan. Ada lombong je. Alright. So Tuan Fadil, bagaimana nak mula episod kita kali ni kan? So kita nak tahulah, bila bagaimana nak mula ni, kalau Tuan Fadil sendiri memang tak lari, memang dah cukup sinonim dengan Funnel Evo. Fadil Ghazali je Funnel Evo. So untuk start kita punya podcast kali ni, macam mana asal-usul Funnel Evo Tuan Fadil? Macam mana asal-usul Funnel Evo tu soalan dia? Kesinambungan daripada episod lepas yang dah bercakap tu. So orang lagi nak tahu Tuan Fadil ni apa? Dia duduk mengajar orang. Tapi nak tahu kan Tuan Fadil boleh jadi gini. Sebab Tuan Fadil sebut guru. Yalah. Apa semua. Assalamualaikum. Arahannya adalah bercakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia hook orang Tuan Fadil. So Yes. asal-usul Funnel Evo Tuan Fadil, how do you Asal-usul Funnel Evo macam mana saya cakap? Awal-awal bismillahirrahmanirrahim. Dia bermula daripada masa ayah saya meninggal lah. Masa tu saya nak sulung. So perlu jaga adik-beradik. Jadi ayah, kalau siapa pernah dengar, ayah saya aksiden depan mata saya kan. So masa ayah saya aksiden tu, saya sebelum tu cikgu tanya nak jadi apa. So saya akan jawab lah, ikutlah jawab apa kan. Tapi lepas ayah saya meninggal tu, saya akan jawab satu jawapan je. Saya nak jadi doktor untuk selamatkan nyawa orang. Sebab saya percaya, kalaulah ada doktor yang power masa itu, maka saya masih ada lagi ayah. Saya percaya masa tu lah. Jadi setiap kali orang tanya, memang itulah jawapan saya. Dan saya tak jawab sekadar untuk memenuhkan isi tempat kosong cita-cita. Saya memang nak jadi doktor. Masa itulah. Jadi takdir Allah tu, kita merancang, Allah juga merancang kan. Perancangan Allah tu lebih baik. So saya, alhamdulillah takdir Allah tu, lepas habis belajar UPSR, masuk sekolah asrama penuh masa tu. Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Saya pun tak tahu sekolah tu sekolah apa. Saya tak tahu, I have no idea.
So kita kena set example kan, abang kan. Jadi dapat surat, mak kata alhamdulillah dapat sekolah asrama penuh. Saya kata asrama penuh tu apa mak? Mana saya tahu. Kan? Kawan-kawan sekolah saya dulu duk cerita SBP, MARA, saya tak tahu sebab kita tak ada abang dan mak saya memang tak ada masa nak cerita everything kan. Jadi saya dapat sekolah asrama penuh, masuk. Masih lagi nak jadi doktor. Nak jadi doktor, dah jadi doktor. Cikgu tanya nak jadi doktor. Dan masa tu subjek saya yang paling saya suka adalah sains. 1 sampai tingkatan 3, sains tu dalam tangan. Saya ingat lagi. Memang A, tak pernah tak A. Umpama sains tu senang sangat lah bagi saya masa tu sebab nak jadi doktor kan. Tapi takdir Allah tu naik tingkatan 4, saya jadi daripada best sains tu jadi tak berapa nak cerdik sains. Masa tu fizik, kimia, biologi kan. Jadi sebab susah sikit ke apa saya pun tak tahu lah. Jadi saya tak berapa nak cerdik masa tu. Bukanlah cerdik, masa tu dia umpama kalau menteri tu saya jadi menteri luar lah. Menteri luar sekolah. Jadi kerja saya keluar daripada sekolah. Sebab orang lain tak nak volunteer ataupun orang lain tak nak ambil tanggungjawab tu. Cikgu perlukan orang tu. Jadi saya pun okey lah, aku tolong. Last sekali akhirnya saya jadi umpama menteri luar. Keluar kerja saya keluar je. Jadi saya tak masuk kelas, banyak tertinggal. Jadi saya tak berapa pandai lah. Tapi alhamdulillah daripada tak berapa pandai pun saya ingat lagi satu momen ni, cerita habis ni. Go. Saya ingat lagi satu momen Allah saya senang ingat cerita tu balik. Masa tingkatan 5, takdir Allah tu tiba-tiba dipilih jadi ketua pengawas. Ada 2 calon masa tu, nama Azri seorang. Azri ni budak pandai memang tip top level. Sekarang ni pun dia doktor sekarang. Dia doktor dekat hospital mana dekat Kelantan kan. Jadi takdir Allah tu jadi head boy. Sekolah asrama penuh, biasa head boy ni budak pandai. Saya rasa saya lah head boy paling bodoh masa tu. Allah. Minta maaf ayat dia. Sebab saya ingat lagi bila keluar result exam kali pertama, kan kita masuk tu awal tahun tu ada exam kan. Betul. Saya adalah bukan top 10, saya top bottom 10. Bottom 10. Bottom 10. Form 5. Tapi top. Bottom 10 lah. Bottom 10. Head boy bottom 10. Head boy bottom 10. Bottom 10. Baik bayangkan. Dan sekolah dia memang setiap kali habis exam dia akan tampal di notice board budak daripada nombor 1 sampai last. Betul. Aduh. Masa tu kan, Masya Allah, malu Tuhan saja yang tahu. Kan? Cikgu tampal hari tu, saya doa, ya Allah, kau buatlah macam mana biar hilang lah macam mana. Memang tak mungkin boleh hilang. Benda tu tak mungkin dekat notice board yang memang kena tutup dengan cermin kan. Korang gelak masa tu saya. Masya Allah. Saya doa tu betul-betul doa tu. Ya Allah, kau buatlah miracle, kau buatlah macam mana, kau penguasa alam kan. Tiba-tiba esok saya pergi lalu dekat notice board, ada orang pergi koyak. Hey boy tak boleh pergi koyak. Tapi mungkin budak-budak yang top bottom 10 ni juga dia yang pergi koyak kan. Saya alhamdulillah ada koyak. Jadi daripada situ saya usaha balik. Alhamdulillah result SPM dapat, alhamdulillah. Dapat comel. Dapat 9A masa tu. Baru dia tak pandai, kita usaha lah kan. Tak naklah jadi legasi head boy tak pandai kan. Ya. Tapi bila dapat result tu, alhamdulillah, tak tahulah macam mana takdir Allah tu tak bagi saya buat doktor, medik masa tu. Padahal ada je orang yang result yang tak apa nak okey dapat jadi doktor. Jadi takdir Allah tu tiba dapat UTP buat engineering. Jadi inilah cerita dia. Bila masuk UTP, dia dah tak boleh jadi doktor. Saya bagi tahu mak saya, mak, orang tak nak masuk UTP. Orang nak jadi doktor je, nak bagi masuk matrix. Nak study balik, buat doktor. Mak saya kata, sampai hari ni saya ingat. Mak saya kata, kalau masuk UTP, mak dah tak payah fikir pasal Abedi. Pasal Abed kan, Abed. Oh, jadi gelaran manja Abedi. Tak payah fikir lah untuk abang ni kan. Sebab adik ada 3 lagi. Okay. Ada 3 lagi adik. Jadi saya pun fikir balik, tak apalah, aku sacrifice aku punya impian untuk adik-adik. Wow. Jadi saya masuk UTP. Masa tu lah saya kata, apa lagi yang boleh boostkan aku? Jadi saya fikir-fikir balik, kalaulah Abah tak bawa motor hari tu, kalau dia bawa kereta, kalau ikut hadis Nabi, kalau silap saya hadis Nabi adalah perkataan syaitan, tak elok lah. Tapi masa tu saya kata, kalaulah Abah bawa kereta, mesti tak accident dan meninggal. Sebab ayah saya naik motor masa tu kena langgar.
Saya kata kalau macam tu, maksudnya jawapan dia mesti jadi kaya. Okay. Itulah cerita dia. Jadi saya pun research lah, nak jadi kaya macam mana. Oh, kena jadi engineer Petronas. Okay. Masa tu semua orang cerita engineer Petronas kan. Tapi saya kata, tak boleh. Nak jadi kaya kena jadi CEO Petronas. Tapi dalam 46,000 staff Petronas ada seorang jadi CEO. Macam mana aku nak naik sampai level CEO? Fikir-fikir balik. Okay, what is the fastest way untuk buat duit dan bantu family? Jadi tengok balik masa tu kawan-kawan saya duk main bola lah petang, saya buat research lah. Macam mana nak buat? Pop jumpa internet business. Masa tu tahun 2008. 2007 2008 macam tu. Saya kata okay, internet business Okay, let's start it. Don't think about anything else, focus. Itulah cerita dia. Jadi internet 2008. business waktu tu siapa Tuan Fadi atau Fadi nampak waktu tu, Tuan Fadi tengok? Masa tu Sebab kalau 2007-2008 benda-benda internet ni masih baru. Facebook baru pun tapi dia ada kat Malaysia. satu grup orang Malaysia ni yang hardcore cerita pasal digital marketing. Masa tu. Tapi yang banyak rujukan adalah international lah. Okay. Banyak rujukan di international. Tapi dah ada masa tu ibu-ibu nak buat blog macam mana. Very basic lah. So beli ebook tu, tengok international, kita start buat. Google marketing masa tu dah buat. Untuk cari prospek. Prospek pula masa tu tak boleh jual pada orang Malaysia. Orang Malaysia tak beli barang. Mana nak percaya online? So kita kena buat marketing, buat ads, Google Ads, target US, UK, Canada, Australia. Baru dia orang beli. Sebab dia orang semua dah ada visa Mastercard tu. Malaysia Kita belajar lagi. ingat tak satu masa tu orang beratur dekat bank Tukar kad. kena tukar kad. Ingat. Ingat tak? Masa tu baru semua Malaysia ni dah ada visa Mastercard. Sebelum tu tak boleh. Kita tak boleh beli online. Hanya kredit kad je yang boleh kan? Hanya kredit kad. Kredit card betul. Berapa betul, orang jadi kredit kad? Sekarang ni semua orang boleh sebab ada debit card. Wow, terima kasih Tuan Fadi. Memang dia macam mengimbau balik. Betul, memang ada zaman yang ini lah. Okey. So kita rehat jap kat situ kan. Tuan Fadi dah masuk UTP. Yes. Okey, so Tuan Fadi kata Nak jadi kaya. Kena jadi kaya. Yes. Kan. Lepas tu orang nak main bola, Tuan Fadi research. Banyak sebenarnya kalau kita dengar daripada awal penceritaan Tuan Fadi tadi, banyak sangat benda yang kita boleh ambil tau. Betul untuk kita belajar. First Ya. thing first adalah doa. Betul. Kat buat tu doa dah hilang Kan? Ha. Itu nak tanya juga tu sebab sekolah tu kan. Doa, kemudian dalam kelompok tu Tuan Fadi dia yang minda 1% tu, yang lain Yes, tu. yes. Dia Tuan Fadi lain. Orang duk beriadah dengan benda lain, Tuan Fadi beriadah dengan research dan sebagainya, jumpa internet marketing dan sebagainya. Sebab dah ada aim. Tuan Fadi aim. Boleh dikatakan Tuan Fadi aim lah? Saya masa tu aim lah. Sebab masa tu baca buku mana-mana dia kata kena aim. Okay. Sekarang ni dah lain lah. Sekarang ni dah matang. Sebab tu bila cakap tu saya akan cakap benda lain lah. Tapi masa tu semua orang kata kena aim jadi jutawan nombor berapa. Okay. Jadi saya aim lah. Macam orang gila lah masa tu aim je kan. Masya Allah. Orang kata apa? Umur 25 mesti jadi jutawan. So Umur 25. struggle untuk 25 tu Oh time masa tu. tu macam orang gila lah buat fikir bagai nak jadi jutawan. Hari-hari baca buku millionaire kan. Lepas tu orang kata baca buku millionaire, tengok atas bawah macam macam tu je. Naik motor legenda. Orang lain at least motor 125, kita motor legenda kan. Ada lagi tuan motor tu? Tak ada dah. Saya let go motor tu. Dekat UTP, zaman tu zaman Tuan Fadi yang badan besar tu lah. Tak. UTP saya badan kurus sikit lah. Yang besar tu bila? Yang badan besar lepas UTP. Oh. Lepas UTP, lepas saya habis kerja Proton. Saya start berniaga. Banyak nampak tu banyak tu. Kita rehat dulu. Belum rehat. Kita nak relate juga. Okay. Macam pendengar-pendengar, penonton-penonton kita. Kita nak tahu anda punya cerita. Betul. Kalau anda dah mula berniaga, apakah punca dan apa yang telah memberi inspirasi kepada anda untuk anda mula? Bibit-bibit permulaan. Tuliskan dekat komen. Kita nak dengar, kita nak baca. Betul. Kita nak tahu sebab kadang-kadang kita tak tahu kisah orang kat luar sana, banyak lagi yang memberi inspirasi kepada kita. Betul. Dan kepada mereka yang ada impian dan mereka yang mungkin kita panggil aim, yang ada aim Yes. macam mana Tuan Fadi tu, apa yang menghalang anda untuk mula? Bagi tahu juga, insya-Allah kita boleh bantu. Yes. InsyaAllah kita boleh bantu kan. Alright, jadi apa? Tapi Tuan saya Ya. nak sebut satu Mhm. Bila kita kata aim, jangan aim biasa-biasa. Aim tulis sky. Kita aim luar biasa. Okay, aim luar biasa. Kita kena aim luar biasa dalam hidup ni. Bosanlah aim biasa-biasa kan. Bosan, betul. Nak beli kereta biasa-biasa. Bosan. Nak beli rumah biasa-biasa. Sebab Allah kata aku ikut sangat hamba-Ku kan. Maksudnya
sangka baik dengan Allah, aim tinggi-tinggi, tak ada masalah. Jangan takut untuk berimpian. Aim je. Umur berapa sekarang ni? Hatta umur apa awal nak aim jadi jutawan bilik. Tak apa, aim je. Umur dah lanjut, aim je. Nak aim apa? Kalau kita kata, kalau kita tak ada aim, contoh, orang tidak ada aim untuk mendalami hadis, dia takkan sampai bila-bila takkan mendalami hadis. Contoh, kena aim. Kena buat tu. Orang takkan buat kalau dia tak ada aim. So, aim. Tapi satu je lah nasihat saya, jangan aim biasa-biasa. Luar biasa terus. Kena luar biasa. 33OE. InsyaAllah, amin. Okay, cuma satu je ya. Aha moment saya. Rim hitam. Aha moment saya tadi. Di mana Tuan Fahdi yang kita boleh belajar kan semua. Which is, aim Tuan Fahdi mula adalah doktor. Tapi disebabkan situasi yang mengakibatkan tak boleh jadi doktor, Tuan Fahdi still aim juga jadi kaya. So, switch tu kena cepat, betul tak Tuan? Switch, betul. Jangan main biola buang masa lah. Sebab ada certain keadaan kita boleh ubah, tapi ada certain keadaan kita tak boleh ubah dah. We cannot just like patah balik. Tak boleh. Kita aim kita ke depan. Tak boleh patah balik. So, what's wrong with you guys? Kalau dia masalah dia adalah kalau kita sentiasa tengok belakang, kita akan depress. Okay. Orang depress ni adalah orang yang sentiasa tengok belakang. Kalau tu tak mungkin berlaku. Look forward. Look forward. Move on. Be the best version of yourself. Yes. Because kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu. Wow. Tapi jangan hidup di masa depan. Anxiety nanti dia jadi anxiety pula. Takut pula. Takut. Tapi hiduplah di masa sekarang. Aim tu biar duduk kat situ. Saya pernah dengar satu ayat ni tau. Dia kata, don't ruin your future. Don't ruin your present because you worry about your future. Yes. So nak buat je lah. Gerak. Masalah. Inilah macam ni. So maksudnya kena dengan kita punya tajuk hari ni, bagaimana nak mula. Saya ada impian satu saya bagi tahu Okay. Kalau Mak Kilau tu boleh keluar cerita kan. Lepas Mak Kilau tu keluar cerita, saya kata aku akan terbitkan Tok Janggut. Saya cakap dulu. Tuan Fadi boleh lah. Boleh. Tuan Fadi, I know that you can. Penerbit ni saya kacing saya. InsyaAllah lagi 2-3 tahun kita tengok macam mana. Tok Janggut pula. Dengan nak pergi tengok kena ada janggut. Saya dalam keadaan buat Tuan Fadi rasa benda tu mustahil, mungkin sebab Tuan Fadi tak dalam circle tu sangat. Tapi saya yang melihat Tuan Fadi, terus-terang saya cakap, impian tu sebenarnya Tuan Fadi dah boleh dapat apa sebenarnya. It's just that kena set satu meeting dengan Charmis Azli berlakon. Dia ada watak tu kan fiction. Kita boleh create. Can you imagine? Yo pagi kan. Nak perang mana? Serang. Tapi imagine, saya dah boleh imagine tak? Mesti boleh. Tok Janggut. Sebab Tok Janggut tu dia ada family history dengan saya punya history. Tok Janggut. Dengar tak Fadil? Tuan Fadi kata apa? Sebab Tok Janggut tu dia ada family history dengan family Tuan Fadi. Tok Janggut ni salah silah keturunan saya ni. Tok saya, moyang saya tu adalah adik-beradik dengan Tok Janggut. Lebih kurang lah. Lagi mudah, lagi kuat. Kalau macam tu maknanya maksudnya Pakcik, kalau macam tu maksudnya Tuan Fadi ada kena mengena lah dengan Mak Kilau. Tok Janggut ada sebab Tok Janggut ayah Mak Kilau kan. Tak tahu saya tu. Wallahu alam bisawab. Bukanlah. Iyalah, Ibrahim tu adiknya Mak Kilau. Kalau dalam cerita tu lah, saya bukan pakar sejarah. Minta maaf minta maaf pendengar. Minta maaf pendengar, saya bukan ahli sejarah, tapi based on apa yang saya tengok cerita Mak Kilau tu lah. Kan? Saya pun baru tahu masa raya hari tu. Betul. Saya baru tahu cerita lah podcast kan. Saya baru tahu bila kita kumpul. Kita kan bila kumpul dengan pak saudara yang ni kan, dia pun cerita. Saya kata la ilaha illallah, betul ke? Ya. Betul. Sebab tok saya pernah cerita benda-benda ni. Cuma masa tu kita muda tak ambil pot lah kan. Yalah. Wow. Ini hook ni jangan lupa konten tolong Janggut. Okay. Saya boleh bayang tak mana lokasi nak shooting. Sebab Tok Janggut tu pasir putih. Saya duduk pasir putih. Boleh Tuan Fadi. Boleh. Serius boleh kan? Betul tak? Jangan main-main dengan Jangan main-main kan boleh betul. Tak, saya masih tak ada keluarkan Yopare cakap jangan main-main dengan saya. Alright guys, so kita rehat dulu guys. Macam-macam lagi kita nak tanya kepada Tuan Fadi ni. Di mana kalau you guys ingat minggu lepas pun Tuan Fadi ada cerita berkenaan guru. Dia sebut guru tapi kita tak tanya siapa. Kita rehat dulu, kembali selepas ini di Funny World Podcast. Lima perbezaan website yang ramai orang tak tahu.
Hai, hari ini Maria nak kongsikan ada 5 jenis website yang ramai orang tak tahu dan buat kesilapan dan akhirnya menyebabkan kerugian pada bisnes mereka. So, apa 5 website itu? Yang pertama adalah website jenis e-commerce. Ini mesti anda selalu jumpa. Contohnya, kalau anda pernah shopping, confirm pernah shopping dekat Shopee ataupun Lazada, kalau anda masukkan ada banyak produk-produk macam produk katalog, itu contoh yang terbaik untuk cakap pasal website e-commerce. Website jenis kedua adalah website jenis blog. Blog ni maksudnya dia macam artikel. Kalau anda selalu jenis yang suka baca artikel-artikel viral, kan? Itu contoh-contoh website jenis blog, macam Siakap Keli, Sirap Limau dan banyak lagi kat luar sana. Contoh website yang ketiga ialah website jenis corporate. Ini pun confirm anda selalu jumpa juga. Dia macam bosan sikit website corporate ni selalunya. Okay, kalau anda nak tengok contoh website corporate yang paling tipikal, kalau tengok dekat agensi kerajaan kan ada portal, itu contoh-contoh website corporate. Selalunya kita nak bagi information yang general dan untuk bagi navigation ke link ni, link tu, link ni, dan selalu ramai orang buat kesilapan ini. Bila nak buat business dia orang terus buat website jenis corporate. Tapi website jenis corporate tak semestinya mendatangkan duit pada anda. Okay, apa website yang boleh datangkan duit dengan cepat pada anda? Ialah website jenis landing page. Landing page ni, anda pun saya rasa anda mesti selalu jumpa juga. Selalunya landing page atau nama lain dia sales page, mini site, selalu dia satu page je. Dan bila anda masuk dalam page tu, dia akan fokus dekat satu produk je. Okay, bila anda nak membeli. Kalau satu produk ataupun satu servis. Website ini anda boleh bina dengan macam-macam jenis platform untuk bina dengan cepat. Tapi salah satu platform yang boleh bantu anda bina dalam masa 10 minit je ialah Salesforce. Dan website jenis kelima yang terakhir ialah website jenis opt-in. Kalau anda berjumpa website dan website tu dia ada borang, minta anda isi nama, nombor telefon, macam adalah booking page, itu contoh untuk website jenis opt-in. Dia mungkin tak mendatangkan sales untuk anda waktu tu, tapi dia membolehkan anda untuk kumpul database, anda boleh call kalau anda buat servis, okay? Dan website ini pun anda boleh bina dengan cepat kalau menggunakan platform-platform macam platform Salesforce. So, itu sahaja 5 jenis website yang anda perlu tahu bezakan. Okay, we're back. Tadi macam mana tadi ada Tok Janggut apa tu? Betul. Tak, tadi sambil-sambil rehat tu saya tengoklah balik. Saya tertukar penonton pendengar semua saya tertukar Tok Janggut dengan Tok Gajah. Okay, netizen semua kecam. Bukan. 1, 2, 3. Kecap. Ayam Mak Kilau adalah Tok Gajah, bukan Tok Janggut. Saya terlupa. So dalam watak dalam cerita Mak Kilau tu memang Tok Gajah. Tok Gajah. Okay. So okay, Tuan Fadi, berbalik tadi kepada Tuan Fadi punya cerita tu kan, di mana Tuan Fadi daripada start nak jadi doktor, bertukar kepada nak jadi orang kaya. Jadi orang kaya tu jalan-jalan dia adalah you pergi digital marketing punya site dan sebagainya. Kemudian dekat Universiti Teknologi Petronas tu. So bila Tuan Fadi duk sibuk dengan belajar digital marketing, macam mana pelajaran yang hakiki dekat Universiti Teknologi Petronas tu? Oh, alhamdulillah. Masa belajar, sebab tu pentingnya guru. Saya bagi tahu jujur ada orang dia cerita guru-guru, saya tak tahulah sampai level mana dia punya soul, ruh bila dia memberitahu. Tapi memang saya bila mana saya bercerita perlunya guru ni sangat penting. So bila kita ada guru ni, dia akan nampakkan kita kepentingan mana dan sebagainya kan. Jadi belajar tu alhamdulillah okey, tak ada masalah. Grade pun okey, alhamdulillah. Dan bisnes pun jalan. Tapi nak ceritanya pentingnya guru itu macam saya sebut, saya rasa episod lepas yang saya cerita suruh call, suruh cakap dekat depan kan. So dekat universiti ni kita ada banyak masa kita. Kan? Kalau kita tak ada guru, kita akan hanyut bersama kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ni, jom lepak, jom pergi mamak sampai pukul 12 malam kan. Tak buat apa pun. Tak buat apa-apa pun, tengok bola. Tapi kalau ada guru, cikgu kata tidur awal. Kita pun mana pergi lepak.
Walaupun guru tu presence dia tak ada kat depan kita, tapi dia kata kena tidur awal, bangun tahajud, contoh, pergi solat masjid. Dia memberi arahan kepada kita. Mungkin ada orang guru dia adalah ayah dia. It's okay, tak ada masalah. Yang penting kita ada orang yang contain kita bila kita duduk universiti. Kalau tak ada orang contain kan, oh Masya Allah, hanyut, sehanyut-hanyutnya. Tuan Fadi dengan guru Tuan Fadi tu daripada bila? Titik permulaan macam Boleh mana bang, boleh sebut nama guru tu apa? Ni kalau cerita ni ada cerita dia. Nak cerita? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya jumpa dengan guru saya ni, asbabnya adalah masa tu kita zaman blog. 2008 ni zaman blog. Jadi saya tulis segala benda yang berkait dengan saya tulis blog. Masa tu Friendster kan. Tapi tulis blog. Jadi bila tulis blog, kita akan buat blog walking. Jadi kita akan cari blog orang, kita komen. Betul. Blog walking lah. Memang hari-hari cari blog walking. Jadi kalau kita tengok ada orang komen, kita klik dia. Maksudnya dia akan masuk blog dia. Jadi kerja saya blog walking untuk dapatkan traffic blog saya. Okey. Dia panggil blog walking masa tu. Zaman sekarang komen orang lain post kan. Nanti orang pun klik tengok profil kita pula. Macam tu lah. Jadi ada satu takdir Allah tu, saya terjumpa satu blog nama fathuri.com. Jadi saya pun tengok, very interesting lah. Everyday dia commit tulis story. Dan cara penulisan dia sangat luar biasa. Saya kata, best lah, setiap kali posting best. Saya baca. Saya pun komen, dia pun komen. Saya komen. Last kali exchange number and message. Tuan di mana? Saya kata saya Pasir Putih. Tuan di mana? Saya Gung Kedah, dekat. Saya kata, Masya Allah, dekat dengan rumah saya. Saya ingat lagi masa tu, saya kata boleh dia ajak saya pergi rumah dia ke saya nak pergi rumah dia, macam tu lah. Saya naik masa tu kereta Proton mak saya, Gen 2. DAT 5331 warna merah masa tu. Saya pergi, saya sampai dekat depan Gong Kedak punya post tu, dia punya pintu gerbang. Saya tanya nak pergi rumah sekian-sekian. Pak Gad tu kata pergi straight, corner kanan, straight, lepas tu jumpa kawasan besar lapang kan. Saya pergi. Saya ingat this is the first moment saya jumpa dengan beliau lah. Saya sampai tempat tu, saya pun kontak. Assalamualaikum tuan, saya dah sampai. Assalamualaikum, dia kata tunggu di sana, Ambo datang. Assalamualaikum Pak, tak telefon. Saya pun keluar daripada kereta. Saya pun tengok kiri kanan. Tiba datang daripada jauh tu ada seorang hamba Allah. Saya ingat lagi masa tu dia pakai baju warna putih, seluar warna krim, pakai kopiah, spek mata hitam, janggut panjang, jalan. Pop. In fact saya ingat lagi kopiah macam mana, yang ada dia punya dot-dot kan. Sampai Assalamualaikum. Saya lain macam dia. Waalaikumsalam tuan. Silakan tuan masuk ke rumah hamba. Dia orang Gombak tapi duduk dekat Kelantan sebab kahwin orang Kelantan. Asalnya orang Gombak. Orang Gombak. Ini Tuan Fadi sebelum UTP ni Ni semasa UTP. Semasa UTP. Okay. Dan silakan masuk ke rumah hamba. Jadi tak cakap banyak tau. Dia cakap sepatah-sepatah bila perlu. Memang betul-betul menjaga tutur kata lah. Jadi saya pun ikut belakang. Saya macam misteri betul ni, bukan spek mata hitam semua, cakap satu-satu kan. Cakap pula ada lengguk bahasa Assalamualaikum. Bernada. Dia tak ada daripada jauh. Assalamualaikum. Tak ada. Saya pun jalan masuk rumah dengan keadaan saya misteri ni. Masuk rumah, terus tutup pintu tau. Pam. Saya pun sudah. Dah lah block walking Dah lah. Aku tak apa nak kenal kan. Cakap pula misteri macam tu kan. Pakai spek mata hitam dalam rumah, pakai spek mata hitam. Tiba-tiba satu soalan sampai hari ni saya ingat. Dia tengok saya, dia senyum. Tuan suka makan mi goreng tak? Saya pun kata, suka tuan. Takkanlah kita jadi tetamu cakap tak suka. Betul tak? Betul. Tuan suka makan mi goreng tak? Saya pun kata, suka tuan. Dia pun angkat tangan belah kiri. Di dapur, Ambo sudah sediakan bahan-bahan untuk buat mi goreng. Silakan tuan. Tuan saya masak maksudnya? Saya pun macam dia tanya aku suka makan mi goreng ke tak. Aku cakap suka. Bila aku cakap suka, dia suruh masuk dapur masak mi goreng. Saya pun macam lain macam. Nak keluar dah tak boleh, pintu kena tutup kan. Saya pun cakap, tuan, saya tak pandai masak mi goreng tuan. Itulah jawapan kita, betul tak? Saya tak pandai masak mi goreng tuan. Tangan dia macam ni lagi tau. Saya duduk depan dia. Saya tak pandai masak mi goreng tuan. Silakan tuan. Can you imagine? There's no other way except masuk ke dapur dan masak. Saya pun
Okey lah, aku masuk. Bila saya masuk dapur, dia berkata, pertama, tuan ambil ini, masukkan ke dalam ni. Kedua, ketiga, keempat. Step by step. Step by step. Faham? Faham. Silakan tuan, ambo tunggu di luar. Dia pun pergi keluar. Saya suruh masak. Saya kata, kepala otak dia ni. Kepala otak ni. Wow. Okay. Then. Jadi, saya pun masak. Saya kata, dia jadi macam maid tau. Tuan, dah siap tuan? Dia siap. Dia pun masuk. Tuan, di sana ada pinggan. Ambil 2 pinggan, letakkan di dalam pinggan. Saya pun ambil, letak dalam pinggan. Bawa pinggan tu pergi ke depan. Tempat makan. Ada meja, letak. Bila letak, dia pun duduk. Dia suruh duduk, dia pun duduk. Dia bercakap satu ayat. Tuan, jangan cakap tak reti. Buat dulu baru tahu. Wow. Tu moral of the story lah. That is the moral of the story. Masa tu saya pun menyandar. Betul lah. Tadi aku cakap aku tak reti siap masak mi goreng. Sekarang mi goreng ada depan mata aku. Dah siap pun. That's why jangan cakap tak reti. Buat dulu baru tahu. That is the first lesson saya dapat masa saya first jumpa dengan dia. Chapter 1. Chapter 1. Chapter 1. Silakan. Guys, saya tak tahulah pendengar macam mana. Saya shock betul lah dengar cerita ni. Lain lah. Memang sangat. Tuan dah habis sampai situ je ke? Kita nak sambung lah. Lepas tu baru cakap normal. Baru cakap okay semua. Tapi dalam fasa memberi arahan, dia tidak banyak cakap. A is A, B is B. Fasa memberi arahan. Lepas tu mood bertukar jadi kawan. Oh, macam mana tuan? So far jalan okey. Tapi dia siapa tuan sebenarnya? Tu terang dia macam Ustaz Faturi ni dia adalah orang yang saya pun tak tahu asal usul dia. Dia tidak banyak bercakap tentang PAS. To be honest saya dah alhamdulillah dengan dia daripada berapa belas tahun. Saya baru tahu umur dia berapa dalam sebulan 2 bulan ni. Dia tidak pernah cerita dia umur berapa, duduk buat apa dulu, tak pernah cerita. Tak pernah. Dia just bila jumpa, apa yang Fahdi perlukan, aku kena guide dia. Itu je. Oh tu je, straightforward lah. I want to talk about you, I'm not going to talk about me. Kebanyakan orang bila cerita kan dia akan ada timbul brag lah whatsoever. Yelah. I just want to talk about you. Apa yang kau kena buat? Satu soalan. Ustaz Faturi still request mi goreng tu tak? Ya. Sedap lah tu. Memang Baru 2 minggu lepas kan. Jumpa dengan orang, masa tu kita ada satu buat khidmat lah dekat satu masjid kan. Jadi orang tu tengah cari orang nak khidmat. Masa tu, siapa nak khidmat hari ni? Ustaz Faturi kata, ni Tuan Fadi ni pandai masak mi goreng ni. Dia kata, saya kata, oh ingat lagi cerita tu. Dia memang memang macam ingat pada dia macam waktu Fadi kongsikan di episod-episod lepas. Saya tak ingat episod berapa. Fadi cerita tentang yang Tuan Mio cerita pasal guru tu. Adab berguru. Ada akad dia semua kan. Macam Tuan Fadi dengan Ustaz Faturi ni memang ada begitu lah. Maksudnya yalah macam Tuan Fadi cerita asal kenal Ustaz Faturi ni dekat blog lah. Block walking dan sebagainya. Dan kita faham lah benda tu macam mana kan. Tiba-tiba jumpa kali pertama, you don't expect to face that situation, that kind of situation. Tiba-tiba macam tu masak mi goreng kat rumah stranger semua kan. Dan sekarang jadi guru. Macam mana fasa transition untuk declare yang Ustaz Faturi adalah guru Tuan Fadi? Dan adakah Ustaz Faturi ni asbab untuk Tuan Fadi betul-betul mula Final Evo ni? Saya tak declare dengan Ustaz Faturi lah. Yang dia guru saya. Tetapi saya declare kepada orang lain. Sebab memang bila jumpa dengan dia, tak adalah saya kata Tuan adalah guru saya. Tak. Saya memang jaga adab sebagai anak murid bila duduk dengan dia. Faham tak? So automatically saya dah bagi tahu yang kepada diri saya, ni adalah guru aku. Kan? Jadi bila saya pergi dengan dia, apa saja arahan yang dia cakap, saya akan buat. Saya buat je. Contoh baru-baru ni dia kata, Tuan Fadi cukupkan 25 orang. Jumpa hari ni. Ni baru 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Jumpa 25 orang. Cerita pasal Allah. Full stop. Dia bagi satu buku, ada pen, tulis. Setiap orang jumpa, tulis nama. Orang kampung ke, tengah makan, Assalamualaikum Ji. Ji mana pun kita sebut Haji kan. Ada, cakap, tulis, tanya nama.
So bila pergi jumpa dengan Ustaz Faturi, saya akan betul-betul, kita ada adab kan. Jadi kita jaga adab. Tak boleh banyak cakap. Satu yang kita boleh belajar lah daripada Tuan Fahdi sendiri kan, bila Tuan Fahdi belajar dengan guru, tak bertanya pun. Kalau guru kata buat A, terus buat. Dan dari situ baru dapat moral. Ada setengah Betul. orang sekarang lah kan, dah akan petikai balik, kenapa buat macam ni, kan boleh buat macam tu. Something yang tu, betul tak Dan? Sebab tu saya selalu sebut, bila kita belajar ilmu yang ada hakikat, dia akan masuk dalam hati. Kalau ilmu tak ada hakikat, dia jadi maklumat. So bila guru kita ni, dia sentiasa relatekan dengan hakikat, dia akan masuk dalam hati dan kita akan follow automatically. Tapi kalau dia bagi maklumat, kita akan start question. Betul ke Muhammad ni? Tapi kalau ini Nabi SAW cakap, boleh tak kita cakap betul ke? Tak betul. Tak boleh lah. Sebab tu kita kena belajar dengan guru yang ada hakikat, yang dia ajar hakikat. Hakikat rezeki ni macam mana? Bukan manusia, Allah yang bagi. Sebab tu guru saya kata apa? Tuan, jangan terkesan dengan manusia. Saya ingat lesson tu ada satu momen lah. Jangan terkesan dengan manusia tu. Maksudnya jangan takut lah. Sampai Agong pun ada satu momen, dia kata nak bagi buku pada Agong kan. Saya dalam hati, kepala otak dia nak bagi pada Agong. Itulah mana Agong nak jumpa dengan dia kan. Sekali tu dia pergi, ampun tuanku, Pak bagi buku depan Agong. Jangan terkesan dengan manusia. Kalau Allah izin, tak ada manusia yang boleh tahan. Allah izin, jalan. Jangan terkesan dengan manusia. Jangan terkesan. Ya Allah, ya Rabbi. Luar biasa. Tuan Fadi, so bila you GP, lepas tu ingat yang Tuan Fadi ada cerita dekat episod lepas juga, episod-episod yang lepas, Tuan Fadi ada berniaga, pinjam duit 5,000 kawan tu, lepas tu 6 bulan dapat bayar balik. Kemudian Funivo. Untuk buat Funivo ni, ni kita nak tanya terus Tuan Fadi. Manalah wujudnya, lawan tetap lawan, buat mati tak buat mati ni semua. Bagaimana? Yalah Funivo as sekarang ni yang dah besar dan sebagainya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena faham satu benda connecting the dots is not by looking forwards. It's by looking backwards. So, apa perlu kita buat? Enjoy proses. Kita tak tahu. Lawan tak lawan tu, saya pernah buat satu, saya pernah jadi agent satu company. Dia punya tagline lah, lawan tak lawan. Bila saya guna perkataan tu, betul lah, lawan tak lawan lah. And, lepas tu, banyak lagi benda-benda yang kita lalu tu, itulah jadi rempah ratus dalam Funivo ni. Jadi, bila start Funivo tu pun, ceritanya, just go with the flow juga. Satu hari, kita nak buat training untuk agent. Kita dah ambil satu dewan dekat Kota Baru. Lepas tu hari Khamis tu semua, hari Rabu tu semua ejen kata tak boleh datang. Jadi saya pun kata kepada tim, kita dah sewa dewan. Macam mana kita nak buat ni? Fikir, tak apalah. Saya ingat lagi masa tu hari Khamis pagi saya duduk kat Jertih. Saya telefon kita punya designer dekat Kota Baru, kat office Kota Baru. Saya kata tolong design satu poster, buat kita penuhkan orang buat seminar lah senang cerita. Sebab orang selalu datang office saya masa tu, tanya pasal bisnes online marketing. Masa tu kita jual produk dan servis. Kita tak ajar orang. Saya kata suruh pergilah dengan civil lain, pergilah belajar. Penat ajar orang ni, saya kata. Baik pergi dengan orang lain kan. Baik kita menjaga produk daripada jaga emosi orang. Masa tu lah. So last kali saya kata tak apalah, kita buat training ni hari Sabtu. Designer tu kata, okay nak buat nama training apa, seminar apa? Saya kata kita buat seminar funnel. Dia kata, tergantung funnel ni tuan. Macam pelik je seminar funnel, tak faham. Masa tu, okey lah. Masa tu saya ingat lagi, saya duduk dekat Masjid Hadori, Jertih. Masa tu, silap saya jumpa, kalau tak silap saya lah, kalau tak jumpa Ustaz Faturi atau Azlan Al-Amin masa tu. Ingat okay. Azlan yang naik helikopter. Dua orang tu je. Biasa kalau kat Jertih ada dua orang ni je muka yang saya selalu jumpa masa tu, zaman tu. Dia kata, okey lah. Masa tu tengah meletup polis Evo. Saya kata, okey, letak funnel Evo. Dia kata, okey tuan, betul. Letak je seminar Funivo, rahsia letupkan jualan di online. Macam mana ada tagline dia. Dia pun buat, siap poster tengah hari, kita blast kepada kita punya audience kat Kota Baru. Hari Sabtu tu penuh. 50 orang datang. Saya pun, masa tu saya ada masalah dengan diri saya, which is saya anxiety attack. Saya memang anxiety teruk lah masa tu. Nak pergi shopping mall pun saya takut. Pergi shopping mall, saya kena pegang rail dia tu supaya saya tak pingsan. Masa tu that level lah. Memang saya Masya Allah. Masa tu ada masalah lah masa tu. Very bad masa tu. That's why saya tak nak buat training. Saya tahu yang I'm not capable enough untuk buat training kan.
Saya ingat lagi esoknya hari Sabtu tu, malam tu, cerita panjang pula cerita. Esoknya seminar, saya ingat saya call Tuan Haris. Dia kata, Riz, tak boleh aku buat seminar ni. Aku nak pergi shopping mall pun aku takut pegang reel. Apatah lagi cakap depan orang. Kalau orang gugup, biasalah gugup ni kita gugup plus anxiety attack. Orang anxiety je yang tahu anxiety dia macam mana. Kan, nak bernafas jadi tak boleh bernafas, benda tak ada apa pun. Haris pun cerita macam ni. Saya kata okey lah, aku buat je lah. Sebab orang dah commit nak datang. Saya pergi. Tapi first ayat saya kata, tuan-tuan, saya sebenarnya takut ni. Tapi 3 jam ni I will give my very best. Okey. Saya bagi tahu ayat. Untuk pengetahuan semua pendengar, Tuan Haris tu adalah adik kepada Tuan Fadi. Betul. Okey, saya nak tanya satu soalan tuan. Di mana itu sejarah untuk permulaan Fadivo lah, seminar. Dalam proses nak membuat seminar, sebab tuan aim nak jadi jutawan, yang paling kaya CEO Petronas, tiba-tiba dah ada seminar. Penerimaan keluarga macam tu tuan. Macam ni. Masa saya buat seminar tu, saya dah tak aim sejuta dah. Masa tu saya dah sepas umur 25. So bagi saya aim 1 juta umur 25 itu hanya membebankan otak dan emosi. Jadi masa tu selepas habis 25 umur tu, saya kata tak dapat, saya pun berpegang satu lagi prinsip baru. Just go with the flow. Jadi masa tu bila saya buat seminar, saya go with the flow. Jumpa dengan family, saya go with the flow. Kalau family kata okey, okey saja. Kalau family kata tak okey, saya tak okey. Betul. Mungkin kita boleh go in deeper because Tuan Fadi, saya yakin ramai orang kat luar sana dan saya tak terkejut kalau beberapa daripada pendengar kita pun melalui benda ni, di mana salah satu reason they don't start is because the family. So macam mana Tuan Fadi mengharungi benda tu? Dan saya yakin sebagai seorang yang bagus, belajar pun tempat yang bagus, kemudian tiba-tiba tidak bekerja di Petronas apa semua, buat berniaga sendiri. Macam mana Tuan Fadi menghadap benda tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia begini. Dia bukan family tak terima apa kita buat tau. Tapi family sebab sayang pada kita. Jadi mereka ada point of view dia. Betul. Contoh, point of view mereka adalah bekerja, you are safe. Okay. Business, you tak safe. Alright. Jadi apa perlu kita buat adalah beri. Beri kepada family. Kita dapat sikit ke dapat banyak ke, bagi banyak. Dapat sikit, bagi banyak. Dapat banyak pun lagi banyak kita bagi. Apa berlaku? Family happy Trust lah. Dia akan cakap, support lah. Dia akan cakap, betul lah anak aku boleh hidup. Kalau dia boleh bagi kat aku banyak, maksudnya dia boleh hidup. Walaupun kita tak ada duit, bagi je. Kita bagi je. Jangan risau. Sebab itu kan janji Allah, kita bagi. Dalam Al-Quran Allah dah susun kepada siapa sedekah kau perlu bagi. Nombor 1 memang ibu ayah. Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi kita tak perlu berfikir-fikir, aku ada duit, aku nak ada orang minta sedekah ni, mak ayah aku pun susah ni, aku nak bagi pada orang sedekah ke, aku nak bagi pada mak ayah. Memang terang-terang Allah kata ibu ayah dulu. Ibu ayah dulu. Jadi keyword dia beri. Beri sedekah atau bahasa lainnya kebaikan kepada mak ayah. Bayangkan, kalau kita kata kita nak buat bisnes tapi hidup cacah merbah, mak ayah akan cakap apa? Tak payahlah buat bisnes, betul tak? Betul. Tapi kalau kita buat bisnes, tiba-tiba kita solat masjid, malam-malam bangun tahajud, nak pergi nak buat bisnes, mak tolong doakan. Balik rumah bawa balik sikit. Kita makanan, mak alhamdulillah untung berniaga hari ni. Walaupun untung sikit kita bagi. Apa berlaku? Lama-lama mereka akan okey lah. Trust me, buat cara tu. Jangan kau pergi beli barang kau dulu, kau bermewah tanpa mereka merasa. Wow. Okey, tuan dan puan, itulah dia. Jangan kita mewahkan diri kita dulu tanpa orang tua kita merasa. Yes. Itu sunnah dalam Al-Quran tu. Itu dia. Tak, actually itu dia. Itu dah cukup. Betul. Itu dah cukup untuk, yelah, kadang-kadang kita terlalu betul lah. Ya Allah. Kita lepaskan contoh, kita. saya bagi contoh adik-beradik. Adik-beradik pun akan tak approve kita tau. Tadi mak ayah kita bagi. Okey. Kalau dalam Al-Quran tu memang dah susun kan. Salah satu dia adalah family kita. Adik-beradik macam ni. Adik-beradik pun kita kena tolong. Kalau dia nampak susah, kita bank in je duit. Kita memang tak tahu akaun bank dia. Mak tahu tak? Tahu. Mak mesti tahunya. Mak, adik buka, siapa yang bagi? Ui, abang Fadil bagi. Apa dia akan cakap pasal Fadil? Semenjak jadi manager lain macam. Saya sokong itu. Betul tak? Tu episod lain lah. Episod lain dah.
Faham tak? Betul, faham. So Wow. tak payah nak show off. Kau show off, orang akan lagi Yelah macam Yelah, betul-betul. benda. tapi betul lah. pagi adik-beradik pun kata apa berlaku. Lepas tu adik pun cakap, betul lah boleh buat ni. Betul lah. See lah. InsyaAllah. Engkau pula insyaAllah. Dia pun setuju. Tapi Tuan Fadi, terima kasih banyak Tuan Fadi. Betul banyak aha kan kat situ. Yelah, kadang-kadang untuk seseorang yang pernah hilang beratus-ribu, mungkin yang pendengar-pendengar cakap kan, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa benda-benda macam ni lah. Saya suka ayat tu, saya nak pegang ayat tu kan, dan saya akan bawa ke mana-mana insya-Allah. Kita jangan nak mewahkan diri kita dulu untuk menunjukkan yang aku berjaya. Kadang-kadang orang nak tunjuk yang dia boleh lah result dekat dia, sedangkan yang dekat tu, yang mak ayah kita belum rasa ni. Ya Allah. Saya yakin insya-Allah dengan izin Allah, kalau betul-betul kita buat macam ni yang macam mana yang Tuan Fadi cakap ni, memang saya rasa takkan ada orang yang gagal buat saya rasa. Sebab memang Allah dah janji. betul. Janji Allah. Wow. So itulah itu guys. Jadi kalau anda yang sedang mendengar ataupun di YouTube yang sedang menonton, jika anda sedang melalui fasa itu, yang sedang kadang-kadang macam tak tahu macam mana nak keluar daripada that zone kan. Percayalah, mak ayah kita diorang bukan nak menghalang, tapi diorang pun nak yang terbaik untuk anak-anak ni. Jadi gunalah tips ni. Saya rasa insya-Allah sangat membantu. Dan kalau lah memang tak menjadi juga, itu pun kita tanya lebih Tuan Fadi nanti. Tapi jarang lah. Saya rasa insya-Allah tak jadi. InsyaAllah. Sebab ni janji Allah. Betul, janji Allah. Okey. So kita rehat dulu, dan selepas ini kita akan kembali semula dengan soalan daripada Facebook. Dan wow, saya masih still tak boleh nak ni kan. So kita rehat dulu, kembali selepas ini di Final Level Podcast. Hai, saya Kuasa. Hai, saya ni biasa-biasa. Ui, sel masuk. Banyak. Dapat call. Hello? Ya bang? Ya. Baju merah? Ada bang. Ada saiz M pun ada bang. Ya. Okey. Boleh bang, boleh. Beres. Okey bang. Bang, payment bila boleh bayar bang? Hello? Bang? Wih, sampai minta payment ni tak jawab. Alhamdulillah, Sis dah masuk. Puasa Sis adalah pembantu peribadi saya. Boleh layan beribu pelanggan serentak. Tak adalah saya pening seorang-seorang. Semua jualan berlaku secara automatik je. Okay, we're back. Dan macam-macam yang Tuan Fadi kongsikan tadi. Terbongkar banyak. Rupanya itulah cara kita nak dapat green light dari parents kita. Terbongkar sebenarnya. Ini bongkaran yang paling saya rasa memberi manfaat lah Tuan Fadi. InsyaAllah. Because saya rasa kita kat sini yang Fadilan, kita yang buat podcast ni pun kita rasa terkesan. Ini kan pula pendengar-pendengar kita, yang penonton-penonton kita. Baik. Jadi macam sebelum kita rehat tadi, saya ada katakan yang kita akan baca soalan daripada Facebook. Saya start dari Facebook dulu. Okay. Daripada followers kita, one of our followers, Aimi Amri, dari Facebook. Dia komen, seronok tengok usahawan Fun Evo, jadi semangat. Tapi saya dari Johor, tak ada program di Johor ke? Kat Johor. Sudah. Kita pernah buat road tour kan. betul. Cuma yelah, ni lagi spesifik. Tuan Fadi, asyik buat kat KL lah, event besar buat kat KL lah, tak ada di Johor ke? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya satu lah. Kalau kita sakit, ubat tu hanya ada dekat US je contoh. Pergi tak? Pergi. Ada kat US je. Kalau dah ada kat situ, pergi lah. Dah. Terpaksa kita akan ikhtiar lah pergi. Ubat tu tak adanya nak travel pergi kat kita kan. Jadi kalau misal kata guru tu ada dekat KL, datanglah. Santuni lah guru. Cuma bukan maksudnya perlu santuni. Tak, tapi dia panggil adab kan. Yalah, betul. Adabnya kita pergi. Saya tak bermaksud dengan saya. Yalah. Bila saya kata tu, dengan mana-mana guru buatlah begitu. Adalah berkat dia, insyaAllah kan. Cikgu duduk dekat KL, duduk dekat mana-mana, pergilah. Dia cuma satu peribahasa yang saya pegang. Kan orang dulu cakap nak belajar biar sampai ke negara China. Tapi ini baru buat kat KL, belum lagi China pun dah tak boleh.
Dia bukan apa nak belajar biar Cina sampai depan rumah. Ni Cina Baru belajar. Saya terbayang pula dengar Tuan Fadi dengan Fadil bercakap ni kan. Mesti sedih Aimi Amri ni kan. Allah tanya je nak jumpa Tuan Fadi kat Tak, Johor. okey, jom kita buat dia jangan sedih. Okey, macam mana? Okey. Bosan tak duduk kat Johor? Tak boleh cakap, tak tahu lah, tak pernah duduk Johor. Okey, kalau tak pernah duduk Johor pun bosan tak duduk kat rumah, sama. pergi kedai sama, buat benda sama hari-hari. Yelah, bosan. Bosan kan? Sama bosan. Okey, jom datang tempat baru. Jom. Macam ni, Aimi Amri datang, bagi tahu yang awak Aimi Amri ni, kita greet. Kita greet bawa duduk depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bagi. InsyaAllah kita bagi. Mana tak tahu rezeki amalan dia yang dia buat, yang membuatkan dia boleh duduk depan kan. Betul. Orang bayar mahal dia dapat free. Who knows kan. Betul. Alright, seterusnya Fadil, soalan dari TikTok. Siapa ni? Ni daripada TikTok. Tuan Imran kita suka tengok sharing Tuan Fadi di TikTok. Saya dah penat kerja makan gaji. Tempat pun toksik. Nak mula bisnes Tempat kerja pun toksik. Tempat kerja pun toksik. Nak mula bisnes belum ada idea. Macam mana nak dapat idea buat bisnes apa yang sesuai? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata tempat kerja toksik, ni ada dua jawapan lah. Nombor satu, tempat kerja dia dulu. Saya tak adalah nak suruh dia left the kerja ke apa whatsoever. Sebab kadang-kadang orang rasa tempat kerja tu toksik, tapi dia tak tahu yang sebenarnya toksik itu bermula daripada dia. Ya, toksik. Dia. So daripada kita duk fikir orang lain, biarlah kita yang start untuk singkir dan nyahkan toksik itu. Jadi apa perlu kita buat? Kalau toksik itu guna kaedah Nabi SAW. Contoh ada satu kisah Nabi SAW ni, ada satu orang buta di hujung kota Mekah. Kan? Lepas tu Nabi SAW tak ada, which is meninggal kalau Nabi wafat. Masya-Allah, tak ingat. Kalau Nabi wafat. Jadi masa Nabi wafat tu Abu Bakar tanya Aisyah, "Ya Aisyah, apa lagi amalan Nabi buat yang aku tak buat lagi?" Jadi Aisyah kata, ada, Nabi suapkan si buta di hujung kota Mekah. Jadi Abu Bakar pergi, masa nak suapkan tu, masa tu Abu Bakar dengar si buta tu lebih pada toksik lah. Kan? Which is si buta ni mengata Nabi Muhammad. Muhammad ni semua benda lah, benda-benda yang tak sepatutnya disebut pada Nabi tu disebut. Sampai menyebabkan air mata Abu Bakar As-Siddiq tu mengalir. Abu Bakar kata, bayangkan orang yang macam ni mengata Nabi pun Nabi suapkan. Kan? Buat baik lagi. Jadi masa tu Abu Bakar pun suap lah si buta ni. Sampai kan si buta ni kata, "Kau siapa? Engkau bukan orang yang biasa suapkan aku." Abu Bakar kata, "Apa bezanya aku dengan dia?" Yang si buta kata, "Dia akan suapkan aku, pertama dia akan lumat-lumatkan dan dia akan suapkan dengan penuh kelembutan." Wah. Tengah kena kena kutuk ni. Tapi lembut. Tapi Nabi masih lagi Dengan kelembutan, lumatkan dulu sebelum suap. Jadi Abu Bakar kata, "Benar, aku bukan orangnya. Tetapi tahukah engkau siapakah orangnya? Sebab orang tu sudah wafat. Dan tahukah engkau siapakah orangnya yang kau yang suapkan kau itu?" Si buta kata, "Aku tidak tahu siapa itu." "Itulah Muhammad yang engkau daripada awal sampai sekarang ni duk mengata." Masa tu si buta tu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi the key sekarang ni adalah, kalau suasana tu toksik, jangan sampai kita jadi toksik. So kita sebarkan kebaikan. Itu satulah. Nombor dua, kalau nak start business macam mana? Jom Macam mana nak dapat idea macam buat mana bisnes nak apa yang sesuai. Simpelnya macam ni lah. Jadi ejen orang senang. Itu paling senang. Saya dulu pun start jadi ejen orang lain juga. Tapi carilah produk yang kalau boleh ada demand dengan macam mana nak tahu demand? Kalau company tu buat marketing gila-gila. Bila company tu brandkan kau dia punya produk atau servis, maka kerja kita adalah sampaikan saja kepada public. Senang nak buat closing. So jadi ejen orang lain. Ataupun contoh, kalau tak ada idea sangat, start dengan Grab dulu. Jadi Grab tu pun dia dah ada brand dia dah buat branding. Kerja kita tunggu. Jadi buat servis. Boleh. Contohnya macam itulah. Start. Dia panggil apa? Ayat yang saya selalu pegang, start dengan apa yang ada dekat tangan. Jangan susah-susah sangat. Apa yang ada dekat tangan, boleh jual atau boleh buat Grab. Start dulu somewhere so that you can feel, oh macam ni rupanya dapat duit hari-hari. Lepas tu you start to fikir macam mana nak tambah. InsyaAllah. Baik, harapnya menjawab. InsyaAllah harapnya menjawab ya. Aimi Amri dan juga Imran.
Jadi baik, kita pun dah dengar macam-macam perkongsian. Apa-apa yang Tuan Fadi ceritakan ni semuanya mula kan. Kita dah bagi dari sudut pandang seorang yang dah mula dah pun tapi mungkin tersangkut, ada yang belum mula lagi, sebagaimana nak mula dan sebagainya. But at the end of the day, itu hidup anda. Yes, mula. Anda lebih kenal, and you walk your shoes, it's your own feet. So macam mana depends. Kreatifkan dengan ilmu-ilmu yang diambil dan sebagainya lah. Okey Tuan Fadi, secara kesimpulannya apa kita boleh simpulkan untuk episod kita kali ni? Kita boleh simpulkan satu je lah. Kalau nak buat satu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat lah. Tak buat masa. Tak payah buat masa lah. Kalau nak buat, buat je. Buat satu, buat sungguh-sungguh, buat je. Jangan fikir banyak. Sebab kok mana-mana pun, masa kita kat dunia ni makin singkat ni. Kita tak tahu bila. Kan? Buat je. Asalkan perkara yang kita nak buat itu ada kebaikannya, jangan takut. Jangan takut. Buat saja. Alright. InsyaAllah. Saya suka kata-kata Tuan Fadi yang buat saja. Dua je. Buat saja. Tapi sangat deep kalau kita betul-betul buat saja. Saya kan first time saya kenal Tuan Fadi ni sebelum kita tamatkan dengan hadis. Hadis mana dia? Boleh dapatkan. Fadilat sedekah boleh. InsyaAllah ada kat atas tu. Jangan lintas ni bagi fadilat sedekah. Pening editor nak edit. Oh, dia akan masuk Sementara Tuan Fadi cari hadis kan, Hadis, nak kongsi lah. Saya first time kenal Tuan Fadi ni, memang saya terkejut tau. Sebab saya bukan orang yang dalam circle-circle yang macam ni tau. Jadi bila saya kenal Tuan Fadi, saya dengar Tuan Fadi cakap, nak bangun, nak tidur. Jangan buang masa tengah-tengah. Aku cakap, ui, ini apa benda ni kan. Last aku dengar orang tekin-tekin macam ni bapak aku kan. Waktu tu lah. Tapi dia memberi impact lah. Nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Kalau tak nak buat, tak payah buat. Ada video kalau anda boleh cari Kat TikTok. Ada kat TikTok apa semua. Semua ada. Ada dekat pin tu kan. So benda itu memang kata-kata hikmat tu lah. Saya panggil apa tu, kata-kata yang menyentak, di mana kata-kata magic tu memang membuat untuk kita mula. Yelah, macam Tuan Fadi ni a missing puzzle juga. Macam contoh kalau kita seorang dewasa, last kita kena tengking dengan bapak bila? Kan, betul lah. Ni ada orang yang macam oh betul lah. Padahal benda tu kita boleh tahu, tapi bila ada orang push, betul lah. Betul. InsyaAllah. Okey, jadi semoga anda semua mendapat manfaat daripada episod ni insya-Allah. Tapi sebelum kita tutup episod kali ini, seperti biasa hadis of the episode. Silakan Tuan Fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Shaddad bin Aus berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang berpuasa kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Dan sesiapa yang bersedekah kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Sayyidina Shaddad bin Aus berkata beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang berpuasa kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Dan sesiapa yang bersedekah kerana menunjuk-nunjuk, maka dia telah melakukan syirik. Masya Allah. Bahaya juga benda ni kan. Bahaya. Saya pernah dengar ustaz kata kan, dosa yang payah, wallahualam, at the end of the day hak Allah lah nak ampunkan atau tidak. Tapi dosa syirik ni memang tak ampun. Bahaya. Sebab tu niat tu penting. Niat tu penting. Ni sesiapa yang bersolat kerana menunjuk-nunjuk, maksudnya niat dia. Niat dia nak menunjuk. Niat je. Beza dia niat. Bahaya. Kan kalau kita bagi sedekah, memang nak buat konten. Macam mana? Masya Allah. Moga dijauhkan. Macam mana orang tahu dia? Itulah benda-benda ni. Baik. Niat dia memang nak tunjuk. Tapi kalau niat dia memang aku nak bagi. Memang aku nak bagi. Contoh. Okey, ada orang kata ni sebelum tutup aku
nak tunjuk benda tu supaya kebaikan. orang akan nak buat juga. Contoh Ustaz Abid Liu, dia buat benda-benda macam tu kan. So orang kata, aku pun rasa macam nak bersedekah disebabkan aku terasa terinspirasi dengan Ustaz Abid Liu. Tak ada masalah, insyaAllah. Tapi ni yang menunjuk-nunjuk, mungkin jenis saya nak menunjuk betul-betul, lihatlah betapa powernya aku. Itulah kot. Riak lah, ada sifat Saya riak. kata niat kan. Niat Kita bukan ustaz lah nak explain benda tu. Tapi kalau kita faham, macam Ustaz Abid Liu tu, aku nak tunjuk supaya orang juga boleh beramal. Betul. Orang lain juga akan bagi sedekah juga. Itu kan niat. Betul. Yang ini aku nak tunjuk, buat konten, nak cakap aku bagus. Itulah salah. Tu syirik. So jangan risau guys. Kalau nak buat konten bersedekah, kalau niat tu niat. Niat. Baik, jadi terima kasih banyak Tuan Fadi. Terima kasih banyak kepada pendengar juga, kepada penonton-penonton. Betul. Yang terus memberikan sokongan. Tak sangka dah episod ke-7. Alright, jadi macam biasa, don't forget to like, share dan subscribe. Dan bagi tahu kawan-kawan semua, bagi tahu sanak saudara, keluarga-keluarga, episod kali ni paling rugi kalau tak share. Betul. Kalau tak share, kalau tak tengok. Sebab apa? Ini biasanya dapat kena bayar. Tak adalah gurau-gurau. Tapi betul lah. Begins kat sini. Kita selagi mana boleh memberi manfaat kan. Macam-macam episod lepas yang saya kongsikan, pahala MLM. We never know who listens to us. Betul. And tiba-tiba kita tak tahu kan. Alright, so terima kasih kepada semua. Again, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah doakan kami semoga panjang umur dan dikurniakan kesihatan. InsyaAllah. So again, Ustaz American, Fadi Rasul, Fadi Ghazali. Jumpa anda minggu depan di Funnel Evo Podcast. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Funnel Evo.